الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر اللهم رب تمم بالخير أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Bilal kita Ustaz Ansari, yang dihormati lagi dikasihi pengurusi Masjid Jami' Abdullah Hukum KL Eco City Bangsar, Tuan Haji Sharif, sah barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam 15 Muharram 1445 Hijrah ini. Kita dah masuk separuh bulan Muharram. Jadi tuan-tuan, masih lagi di ambang tahun baru Islam. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan diampunkan dosa pada tahun yang lalu, dan tahun ini baik untuk kita semua. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalender Islam ni diambil kira pada tahun pertama hijrah Nabi ke Madinah, dan itu merupakan ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya. Setelah berlaku banyak isu yang bersangkut paut dengan kenegaraan, maka perkara ini perlu disegerakan, perlu diselesaikan dengan segera. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah bermesyuarat dengan menteri dia, dengan orang kanannya, dengan para sahabat, macam mana kita nak selesaikan supaya tidak berlaku salah faham, berlakunya dari segi miscommunication. Sebab wilayah Islam semakin berkembang, maka kadang-kala arahan ni salah faham, ya. Sebab mereka menggunakan tahun mengikut peristiwa, tahun gajah, tahun duka cita dan sebagainya. Oleh kerana itu, mereka telah bersepakat memilih tarikh kalender Islam tahun pertama diambil peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Maknanya tuan-tuan hadirin sekalian, kita telah meninggal, peristiwa hijrah itu telah berlaku pada 1445 tahun yang lalu. Ya. Kalau kita lihat kalender Masehi ni lebih lama, sebab tu kita 2023. Kalender Islam 1445. Kalau ikut Nabi hijrah ni kalender Masehi tahun 622 Masehi. Tapi tak ada masalah lah tuan-tuan, ya. Cumanya siapa yang nak mengangkat kalender Islam melainkan orang Islam sendiri. Tapi malang sekali tuan-tuan, ramai orang lebih ingat mengikut kalender Masehi berbanding kalender Hijri. Betul kan? Kalau saya tanya tuan-tuan ingat tarikh lahir kalender Masehi, saya ingat semua orang ingat. Kalender Hijri siapa tahu tarikh dia, tarikh lahir dia? Ramai orang tak tahu. Bukan tuan-tuan lah nak. Banyak orang tak tahu tarikh lahir dia dalam kalender Islam. Berapa? Bila? Kita selalu sambut birthday ikut kalender Masehi ke Hijri? Masehi. Nah, birthday berapa bulan? 1 Februari tahun 1951. Kalender Islamnya wallahu a'lam. Biasa disambut ikut kalender Masehi. Ulang tahun perkahwinan ikut kalender Islam ke Masehi? Kalender Masehi juga. Nah, apa kata tahun ni tuan-tuan kan, sebagai saranan syur saya, tahun ni kita sambut birthday kita, hari lahir kita ikut kalender Islam pula. Kan? Ataupun nak lebih seronok, buat dua kali. Satu ikut kalender Islam, satu lagi ikut kalender Masehi. Dapat dua kali.
buat kenduri, panggil anak beranak. Hari ni birthday mak, birthday ayah. Bukan abah lahir bulan 1 Februari ke? Dah, itu kalender Masihi. Tahun ni abah nak buat kalender Islam pula. Nampaklah, dapat buat 2 kali. Tahun ni anniversary-nya, ulang tahun kahwinan lah. Berapa tahun dah kahwin contoh, 20, 30 tahun, 40 tahun. Ikut kalender Islam pula. Barulah kita kata seronok. Siapa lagi nak mengangkat kalender Islam dengan kita? Sedangkan kalau hari raya kita ikut kalender Islam lah. 1 Ramadan ikut kalender Islam tu masih Islam. Takkan kalender Islam kita ingat hari raya je. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Itu saranan saya lah, dan mudah-mudahan saya pun buat juga macam tu lah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita lihat sejarah, sambutan Ma'al Hijrah ni telah dipopularkan pada tahun sekitar 1980-an. Tak silap saya 1984, ya. Waktu tu Menteri Agama dia buat sambutan, adanya perarakan, sambutan adanya bertema dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya nampak perkara itu baik, supaya kita ingat peristiwa hijrah Nabi, kita ingat kalender Islam ni. Muslimin muslimat, kalau sebut tentang hijrah, Ma'al Hijrah, bersama hijrah, kan? Ma'al Hijrah tu maksudnya berserta hijrah. Bila sebut tentang 1 Muharram, biasa kita kait dengan peristiwa hijrah. Sebab apa? Sebab lagunya macam tu, kan? 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Selebihnya tuan-tuan sambunglah, lagu tu evergreen lah. Setiap tahun dengar lagu tu. Saya tak tahulah anak-anak sekarang dia tahu ke tidak lagu ni. 1 Muharram detik permulaan katanya, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam. Itu hijrah ni. Cuma dari segi 1 Muharram tu bukan kalau ikut sirah lah, dalam kitab sirah Nabi hijrah pada 26 Safar. 26 Safar ni bulan kedua. Tak ada masalah lah. Ceritanya bulan Muharram, proses hijrah tu telah pun bermula. Tapi kalau betul-betul Nabi keluar dari Mekah pada 26 Safar. 26 Safar ni bulan kedua, kan? Itu pun satu juga tu. Kalau kita tanya bulan Oktober, bulan 10, bulan Disember, bulan 12, bulan Mei, bulan 5, laju jawabnya. Bulan Rabiul Awal bulan ke berapa? Jam juga, kan? Lambat sikit. Bulan Rabiul Awal bulan ke berapa, ya? Ada lambat juga. Bulan Ramadan bulan yang berapa? Kena nyanyi dulu, kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jumpa bulan ketiga. Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan ke-9, Sya'ban, Ramadan bulan ke-9. Bulan Ramadan bulan ke-9. Jadi lambat lah. Kalau mari kata Ogos, bulan 8, Julai 7, Rabiul Akhir lambat sikit lah. Itulah sebab kita jarang guna kalender Islam ni, ya? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, balik kepada hijrah tadi itu, maknanya betul Nabi berhijrah pada bulan Safar. Cuma sahabat Nabi telah keluar daripada Mekah pergi ke Madinah lebih awal daripada itu. So nak kata tidaklah salah kalau kita kata bulan Muharram ni berhijrah, kerana sahabat telah bermula hijrah sejak pada bulan Muharram lagi. Dan Nabi sampai ke Madinah, tarikhnya dalam kitab sirah menyebut 22 Rabiul Awal, 22 hari bulan 3 tahun pertama Islam. Ya. Maksudnya Nabi hijrah kurang lebihnya dalam sekitar 25 hari. Hampir-hampir sebulan Nabi berhijrah, ya. Sebab tak ada kenderaan macam kita pada hari ini, tuan-tuan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut hijrah, kita dah faham dah
Apa maknanya? Intaqala min makan ila makanin akhar. Berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin di kawasan sekitar ni, nama pun canggih kan, KL Eco City lah. KL Eco City. Nama orang putih kan Mas. Dulu asalnya Kampung Allah Hukum ya. Tu saya nak mari pun canggih tempat ni. Pusing. Rupanya di atas masjidnya. Unik. Masya Allah ya. Tak sangka ada masjid. Saya ada risau dah, salah tempat gini. Wis bawa sampai ke bawah. Mana masjidnya? Rupanya kena masuk parking dulu. Masya Allah ya. Baik hadirin sekalian. So dulu mungkin kita ada di kalangan duduk di Kampung Allah Hukum. Lah ni KL Eco City, bang ni kawasan bangsa kan. Sama juga macam Segambut tu kan. Sekarang ni Segambut tu dah jadi apa nama ni? Apa nama ni? Canggih sikit nama tak? Maka naiklah value tanah. Saya ingat bang, tanah sini mahal ya. Dulu mungkin kita tinggal mungkin duduk di Ampang, sekarang ni pindah ke sini. Mungkin ada di kalangan kita dulu asalnya dari Perak berhijrah. Itu berhijrah juga. Hijrah tempat. Betul tak? Betul. Itu dari segi bahasanya betul. Pindah daripada tempat ke tempat yang lain, hijrah. Dulu kerja di syarikat A, lah ni kerja dekat syarikat B. Hijrah tak? Hijrah. Ya. Saya pun hijrah. Sebab hijrah ni tuan-tuan, dia sunnatullah. Semua orang berhijrah. Dari segi bahasanya betul, kita semua berhijrah. Sebab kita juga berhijrah daripada alam roh pergi ke alam rahim. Hijrah tak? Berpindah tak daripada satu alam ke alam lain ya? Daripada alam rahim pindah ke alam dunia. Sekarang ni nanti pindah ke alam barzakh. Kemudian kita berhijrah pula ke alam akhirat. Kita dulu daripada kanak-kanak berhijrah naik umur setahun, naik 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Sunnatullah kita memang begitu. Nah, itu dari segi bahasanya, dari segi istilahnya. Bila sebut hijrah ini, maka al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Apa makna hijrah itu istilahnya? Perpindahan daripada negeri kekufuran ke negeri Islam ataupun negara Islam. Ia merujuk peristiwa hijrah Nabi itu. Ya. Dan hijrah seperti itu sudah tidak ada lagi pada hari ini, kerana Nabi bersabda dalam hadis, la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyah. Tidak ada lagi hijrah selepas peristiwa Fathu Mekah. Tak ada dah. Last kat situ dah, habis dah. Tetapi Nabi kata hijrah yang masih relevan sampai ke hari ini, hijrah dari sudut jihad dan juga niat. Ya. Niat kita buat kerana Allah, disusuri dengan buat dengan sungguh-sungguh kerana mengharap keredaan Allah, maka itu namanya hijrah. Tuan-tuan datang daripada rumah nak, sebab nak mari sini kena naik lift dan sebagainya. Niat datang kerana nak meraihkan majlis ilmu ini kerana Allah, dan sungguh-sungguh datang naik lift dan sebagainya, maka itu juga namanya hijrah. Nabi sebut dalam hadis yang lain ya, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah mereka yang melawan hawa nafsunya. Tuan-tuan datang ke masjid ya, Jami' Abdullah Hukum ni, kena meninggalkan benda yang kita suka tak? Datang berkorban masa, tenaga, namanya hijrah juga, kerana menentang hawa nafsu. Mungkin ada di kalangan artis yang kita selalu sebut artis berhijrah, selebriti itu berhijrah. Betul lah tu. Kerana apa? Dulu dia tak berhijab, sekarang dah berhijrah. Dari segi hijrahnya betul. Bila dia pakai menutup auratnya kerana Allah dan meninggalkan perkara yang dia melawan nafsunya, maka itu namanya hijrah. Saya pernah berforum dengan Kak
Katrina Ross, ya, dia pelakon, mungkin tuan-tuan pernah dengar nama dia, pernah forum dah lama dah, ya. Dia kata bila saya pakai tudung berhijab, maka macam-macam tohmahan cembuhan orang. Alah, dia tu pakai tudung nak cari populariti dia tu, sebab nama dah tak popular, pakai tudung, orang sebut nama dia, orang kata macam tu. Tapi dia kata, orang kata begitu, terpulanglah orang nak kata, tapi saya pakai tudung bukan saya nak cari populariti, tapi dah itu perintah Allah, saya buat kerana Allah suruh. Hijrah tak tu? Hijrah lah. Dan dia kata dia pernah dapat tawaran berlakon satu drama katanya, dan pengarah tu suruh apa tu kan, dia suruh buka tudung dalam satu babak. Saya nak puan buka tudung sikit, sekejap je, satu scene je. Mungkin agaknya suami tarik tudung apa tak tahulah, itu je dia minta. Habis tu Kak Kat, saya bagi Kak Kat, macam mana terima tak tawaran? Saya tolak lah. Saya tolak lah sebab saya pakai tudung bukan sebab saya nak berlakon, tidak. Kalau perkara itu disuruh membuka aurat, kenapa saya nak terima? Sebab saya pakai tudung bukan sebab saya nak jual, tapi saya buat memang Allah suruh. Maka saya tak, kalau begitu saya tak nak lah tawaran job macam ni. Ya. Muslimin, semalam ada wartawan telefon saya, dia tanya pandangan tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang drama, walaupun syarikat produksi ni bukan Muslim, ya, dan cuma dia buat satu cerita, Allahumma salli ala Muhammad, cerita tu macam masyarakat Malaysia, masyarakat majmuk. Okey, tak ada masalah, betul lah tu. Kita ada masyarakat India, China kan. Okey, dia buat. Jadi nak katanya ada scene tuan-tuan, ada satu babak tu dia macam nak ceritakan di kalangan orang Cina, Melayu, India ni perbezaan pandangan. Okey, tak apalah, ceritanya panjang. Lepas tu dia kata akhirnya dalam satu cerita ni dia macam yang lelaki Melayu ni tertukar masuk dalam badan orang Cina ni, Cina ni masuk dalam badan orang Melayu. Jadi yang orang Melayu ni sudah jadi orang Cina, yang Cina jadi orang Melayu. Ini bukan cerita perkauman, tidak, tapi cerita dalam drama tu. Dia tanya pandangan saya lah. Akhirnya yang orang Melayu ni tadi, Islam ni tadi, yang tubuhnya sudah jadi seorang Chinese, dia pergi pegang anjing. Soalan dia, boleh ke lakonan itu dibuat? Sebab yang memang pelakon tu orang Melayu, Islam. Nak bagi tahu, dia pegang anjing dalam lakonan. Dia memang pegang anjing. Soalan ni boleh ke? Ini yang kecelaruan. Pening juga. Walaupun berlakon, tapi perkara tu buat betul-betul. Anjing tu anjing betul. Dia kata tak apa, lepas tu dia sama lah. Sertu kan. Sertu kan, dia produksi dan sediakan air tanah sebagainya. Okey tuan-tuan, yang ini yang kita tak suka. Bukan apa, sebab dia menjadikan masyarakat ini pening. Maka saya kata, yang menonton cerita drama-drama ni orang awam, dan kita duduk dalam negara Malaysia, dan kita bermazhab Syafi'i. Mungkin ada tuan-tuan kalau ikut mazhab lain boleh pegang anjing, ada sebagai mazhab kata boleh. Yang haram tu daging dia, yang haram tu air liur dia, sebab dalam hadis sebut air liur dia. So kalau pegang tak apa katanya. Tapi tak payah ceritalah, itu mazhab lain di negara lain. Kita dalam mazhab Syafi'i, anjing ni air liur dia ke, bulu dia ke, sentuh dia najis mughalladhah. So sekarang ni kita tengok wakil kita di mana. Yang ini tuan-tuan, maka hari ini kita nampak kecelaruan masyarakat, ya, dalam memahami Islam. Kalau kita, saya kata kalau begitu kita mengambil mudah urusan agama. Dan betul Islam tidak menyusahkan, tetapi
jangan mengambil mudah urusan agama. Oh, kalau begitu nanti akan orang kata, tak apalah kita duduk berdating dua-dua ni. Lagipun dekat tempat public kan? Pergi duduk kat mall berdating duduk sebelah-sebelah. Buat apa tu? Couple. Saya bukan buat apa-apa. Kami tak berzina pun, duduk dua-dua je. Lagipun orang ramai. Benda tu boleh ke begitu? Tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Sebab apa? Ada tuan, ada orang kata, alah kami bukan buat apa pun, duduk-duduk je. Nampak? Dah Allah kata, wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Walaupun di khalayak ramai. Itu yang akhir zaman nanti tuan-tuan. Nabi kata, kamu akan lihat akhir zaman nanti orang berzina di khalayak ramai. Waktu tu orang tak boleh buat apa. Orang alim, orang pun tak boleh, sebab benda tu dah terlalu teruk sangat. Boleh berzina di khalayak secara terang-terangan. Di luar negara berlaku juga. Tapi negara kita sekarang ni tak berlaku, tapi yang risau tu ke arah itu. Tengok baru ni datang kumpulan apa daripada barat, ya, dia mempromosikan LGBT kan, cium di atas pentas tu cara terang-terangan, mencemarkan negara kita. Itu yang sedih. Ni cerita hijrah tak? Tapi adakah hijrah kita ke arah situ? Tuhan yang dimuliakan Allah SWT. Oleh kerana itu, nak tak nak, kita sendiri yang kena mengangkat martabat Islam. Jangan tunggu orang, kita sendiri. Kita nak tuding jari kat orang tuan, tanya pada diri, apa yang kita buat, apa yang kita sumbangkan. Sebab tu kata tuan-tuan, seorang pemikir Islam namanya Malik bin Nabi mengatakan manusia ni ada 3 akal. Yang pertama akal kecil, yang kedua akal sederhana, yang ketiga akal besar. Akal kecil ni iaitu mereka yang memikirkan tentang aku, makan minum aku, tidur aku, kerja aku, KWSP aku, pencen aku. Bukan tak bagus, tapi dia kecil. Nabi tidak macam tu. Nabi hijrah ke Madinah sebab Nabi ada akal besar. Kalau Nabi akal kecil, Nabi tak berhijrah ke Madinah. Yang ini yang dikatakan akal kecil, dia fikirkan tentang aku. Kalau beginilah masyarakat Islam, Islam susah nak kembang. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Ya. Okey, akal kecil dia fikirkan tentang aku saja. Kita tak nak tahun 1445 ni. No, aku tak nak jadi akal kecil. Okey, tengok pula akal sederhana. Yang kedua, akal sederhana. Akal sederhana ni tuan-tuan, iaitu mereka yang memikirkan, dia bukan sekadar fikir tentang aku, tapi dia mengambil tahu juga. Sebab tu ada istilah jangan jaga tepi kain orang kan. Kita faham jangan jaga tepi kain orang. Tepi kain ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kain pelikat kan, tepi tu yang ada hujung-hujung tu. Biasanya yang tepi tu jangan ambil tahu sangat. Jangan jaga tepi kain orang. So begini tuan-tuan, jangan jaga tepi kain orang tu betul, bukan sampai nak masuk tentang hal rumah tangga sampai ke yang kita nak ambil tahu ialah jiran kita ni siapa. Ya, kenalah ambil tahu. Apa yang jiran kita buat. Jiran kita ni hidup dia senang ke susah. So maknanya orang yang akal sederhana ni, dia mengambil tahu, dia ambil tahu berita ini, dia ambil tahu ni, dia ambil tahu. Tapi tuan-tuan, dia tak cukup kuat. Kalau sekadar orang akal sederhana ni, dia ni sumber maklumat. Kalau tanya dengan dia, Kak Jah tahu tak rumah nombor 7 jalan 1 tu? Oh tahu, itu rumah Haji Saleh. Dia kenal. Kak Jah tahu tak rumah nombor 3 lorong 8? Oh, yang depan tu ada pokok mangga tu kan? Itu rumah Kak Yah tu. Dia tu janda anak 3. Tahu dia. Maknanya dia ni orang yang mengambil tahu. Bagus tak? Bagus tak? Kamu tahu tak ya? Ada jiran kita, rumahnya nombor 7 jalan 14.
Semalam dia masuk hospital, dia ICU, sian. Oh, dia ni orang yang ambil tahu, tuan-tuan. Bagus tak orang begini? Bagus. Tapi dia tak cukup bagus lagi. Kerana Nabi tidak duduk pada akal sederhana. Yang ketiga namanya akal besar. Akal besar ni tuan-tuan, akal yang dia, maknanya orang ini dia bukan cerita tentang diri dia bukan sekadar mengambil tahu, tetapi dia sentiasa memikirkan solusi, memikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Itu yang kita nak hijrah tu. Sebab kita nak berjaya macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin sekalian, orang yang ada akal besar ni orang yang hebat. Okey, saya ambil contoh macam ni tuan-tuan. Ya, contohnya begini. Kita tak payah pergi jauh, kita ambil dalam sudut konteks kehidupan kita. Ya. Jangan kata itu Nabi ustaz, bolehlah kita bukan Nabi. Ya betul, tapi kita boleh tak tiru cara Nabi? Boleh. Caranya macam ni tuan. Saya ambil contoh begini. Kita pergi masjid, bukan masjid Allah Hukum ni lah ya, masjid lain. Kita pergi masjid, biasa masjid ni dia ada tandas. Memanglah ada tandas lah biasanya. Dan kebiasaan tandas ni dia menyediakan slipper. Orang panggil slipper jamban lah. Slipper Jepun, slipper jamban pulang lah. Ya. Setengah tempat kita pergi tuan-tuan, slipper dia tapak dia dah botak. Slipper dia, tapi saya pelik, kenapa slipper masjid biasanya dia kerat? Dia kerat kan, mungkin nak bagi tahu hak tu slipper masjid kot, ya. Tapi dah pelik pula dia potong-potong. Anda bola ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tengok ya. Katakan kita pergi satu masjid, masjid tu dia punya slipper di tapak dia dah botak, licin. Kalau pakai tu tuan-tuan, orang Perak kata jatuh terjerompak, terpleot kaki. Kita pergi masjid tu, kita nak pergi toilet, kita sarong slipper tu, bila kita pakai licin tuan-tuan, kita nak terjatuh. Tengok tiga keadaan tadi. Orang yang akal kecil dia kata apa? Ish, nasib baik awak tak jatuh. Kalau awak jatuh ni, oi, jatuh terjerompak katanya. Nasib baik awak selamat katanya. Dia fikir awak tu saya lah. Dia fikirkan diri dia je. Dia tak mikirkan sangat pakcik yang nak pakai lepas tu. Dia tak fikirkan orang lain yang pakai jatuh, pakai slipper tu. Dia fikir janji aku selamat sudah. Ini akal kecil. Orang ni tuan-tuan tak memberi manfaat. Kita tak nak begitu. Orang kedua pakai slipper tadi, ini akal sederhana pula. Dia pakai slipper tu licin tuan. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi tengok siapa pengurusi masjid ni, siapa nazir masjid ni. Dia pergi tengok kat papan kenyataan. Oh, nazir masjid ni sekian-sekian. Siapa AJK? Dia tengok berapa kutipan Jumaat. Oi, kutipan Jumaat seminggu 10,000, 4 minggu 40,000. Takkan duit nak beli slipper pun tak boleh. Nampak? Dia ni ambil dia ambil maklumat-maklumat ni, lepas tu dia bawa masuk dalam mesyuarat masjid. Mesyuarat tahunan dia datang. Saya tarikh 1 Ogos 2023 saya mari masjid ni pukul 4 petang saya nak sembahyang asar. Detail tuan-tuan. Saya masuk toilet, saya pakai slipper masjid, saya pakai slipper, hampir saya nak terjatuh. Kalau saya jatuh, saya saman masjid ni. Saya tengok kutipan masjid 40,000 sebulan. Mana pergi duit masjid? Apa AJK buat? Dia dok keep complaining. Dia dok komplain saja. Apa Nazim buat? Mana pergi AJK? Duit pergi ke mana? Meeting mesyuarat pasal slipper jamban tuan-tuan 2 jam tak habis. Punyalah masalah besar slipper tuan-tuan. Banyak benda nak mikir, benda kecil gitu yang kita nak fikir. Berlaku tak tuan-tuan? Kerana dia ni tadi ambil semua maklumat ni, letak itu akal yang sederhana. Dia tak membantu tuan-tuan. Ibu ayah sekalian. Kita tak nak begitu. Kita pergi akal yang besar tu. Contoh macam mana? Dia pergi slipper, pakai slipper jamban toilet tadi tu, slipper tu licin nak jatuh. Dia kata, aku nak jatuh ni.
Dia fikirkan solusi. Dia fikir, what can I do, what can I contribute, apa yang boleh aku buat, apa yang macam mana aku nak selesaikan isu ni. Dia fikirkan begitu. Dia tak tengok papan kenyataan masjid, dia tak tengok nazir. Dia fikir apa yang sepatutnya aku buat. Dia tak banyak cakap. Dia pergi kedai runcit ke apa, dia beli slipper sepasang. Mahal ke slipper Jepun tu? Yang murah-murah lah kan. Ada yang mahal dan murah. Kalau nak murah mungkin 4-5 ringgit. Dia boleh beli 2 pasang. Dia wakafkan. Selesai, tak masalah. Dia dapat pahala. Orang pakai slipper tu, dia wakafkan. Orang tu pergi toilet sebab nak solat, dapat tak pahala? Dapat pahala. Dia dapat menyelamatkan ramai orang daripada jatuh. Yang ni, kalau ramai orang begini tuan-tuan, Masya Allah, hebat. Itulah Nabi. Nabi berhijrah kerana Nabi ada akal besar. Macam mana aku nak bangunkan negara Islam? Macam mana nak bina ekonomi Islam? Maka kita kena berhijrah. Ya. Kalau Nabi tidak ada akal besar, Nabi tak berhijrah. Kenapa Islam berkembang di seluruh dunia? Kerana sahabat-sahabat Nabi memiliki akal yang besar. Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan. Sebab kalau ikut sejarah Cina, makamnya dekat Guangzhou. Kalau orang Cina panggil Guangzhou, Cina. Saya pernah pergi Guangzhou tuan-tuan. Beberapa kali pergilah sebab urusan bisnes kan. Bayangkan di tengah bandar kota metropolitan yang sibuk dengan urusan perniagaan. Guangzhou tuan-tuan, mak dengan anak tak ada. Semua benda ada kat sini. Allah, ya. Semua. Kalau saya dalam buka butik tuan, semua benda ada. Nak apa? Kain rupa mana, nak kualiti macam mana, nak aksesori macam mana, zip ke, butang, yang tak boleh, yang tak ada pun boleh dibuat. Allah, Cina, negara Cina. Tapi bayangkan di tengah kesibukan kota itu ada satu tempat namanya Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa namanya Masjid Sa'ad? Sebab dikatakan di situlah makam sahabat Nabi. Itu mengikut sejarah Cina. Tapi kalau mengikut sejarah Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas dia wafat dekat Madinah. Tapi benar, Sa'ad bin Abi Waqqas selalu ulang alik daripada Madinah pergi ke China untuk berdagang dan menyebarkan agama. Sebab tu Islam menapak di negara China kerana usaha dakwah sahabat Nabi. Kenapa? Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas ada akal yang besar. Sahabat Nabi ramai, ratusan ribu, tetapi yang kita kenal pasti makam dia tuan-tuan tak ramai. Mana pergi yang lain? Tak tahu. Kerana mereka keluar menyampaikan agama kerana mereka memiliki akal yang besar. Sebab tu Islam sampai ke Malaysia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Maka itu yang kita nak hijrah. Ada akal yang besar tu kan. Muslimin, contoh kita ambil soal kejiranan contohnya kan. Kita ambil contohnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni seorang tabi'in. Saya Hasan Adli. Ini Hasan Basri lah. Mudah-mudahan saya jadi Hasan Basri jugalah, amin. InsyaAllah. Hasan Al-Basri tuan-tuan, dia ni rumahnya di bawah. Macam kita lah, mungkin dekat sini ada rumah apartmen ni kan. Jadi Hasan Al-Basri ni rumahnya di bawah, atasnya rumah Yahudi. Tuan-tuan, Hasan Al-Basri ada akal besar. Ya, tengok ya. Satu hari Hasan Al-Basri jatuh sakit. Hasan Al-Basri tuan-tuan, dia sangat memuliakan kejiranan dia. Walaupun bukan beragama Islam, tapi dia memuliakan, dia tunjuk akhlak yang baik. Satu hari Hasan Al-Basri sakit. Maka jiran di atas dia Yahudi dapat tahu dia sakit, dia pergi ziarah. Sebab Hasan Basri orang baik. Dia pergi ziarah. Saya datang nak tengok kamu ni. Jemputlah masuk, dia masuk. Bila dia masuk rumah tuan-tuan, Yahudi nampak ada satu besen air dalam tu, penuh air, terletak di sudut hujung di rumah Hasan Al-Basri. Dan air tadi tu tuan-tuan menandah air yang menitik daripada atas, tik tik. Yahudi ni tanya, air ni air apa? Hasan Basri kata, air ni daripada rumah atas.
Yahudi kata, rumah atas rumah siapa? Rumah aku lah. Bukan di atas dia rumah aku. Iyalah. Bila tengok tempat tu, macam tu kawasan bilik air tu, tandas. Maknanya air tu air tandas. Nah, berapa lama dah bocor ni? Dia kata dah lama. Hasan Basri kata dah lama dah. Kenapa? Habis tu kamu apa? Aku tak ada. Dah pernah aku bang, aku tak ada lagi. Kenapa kamu tak bagi tahu aku? Kenapa tak bagi tahu saya? Rumah saya bocor. Kan nak menyusahkan kamu. Sebab orang Yahudi tak tahu rumah dia bocor. Hasan Basri kata apa tuan-tuan? Aku takut kalau aku bagi tahu nanti akan menyakiti hati jiran. Oleh kerana itu biarlah aku bersusah demi nak menjaga hati jiran. Masya Allah. Boleh tak kita macam tu? Allah, kadang-kadang jiran ketuk tung tu kan, dia menukang di rumah sebelah tu, dia tampil frame kan, mengamuk lah, bising orang lah. Ya Allah, kadang-kadang jiran sebelah tu parking kereta termakan sikit, lebih sikit kawasan, udah berperang, tak ada otak kata. Ini rumah tak ada otak kata tu, udah berperang. Itu akal kecil. Sebab yang fikir ini rumah aku, ini tempat parking aku. Kalau begini tuan-tuan, itulah berlaku. Sebab tu bergaduh selalu, kerana kita tak fikir hak besar lagi tu. Saya tak kata tuan-tuan ni secara umum tak. Kita nak 1445 hijrah kita ke arah begitu. Fikirkan macam mana aku nak buat, apa yang sepatutnya aku buat. Kita tengok hari ni dengan LGBT sebagainya, kita fikir apa yang boleh aku buat ni. Ni saya cakap untuk saya lah ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tengok kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Siapa hijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 100. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok ya. Ayat ini Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, siapa yang hijrah meninggalkan rumahnya. Kenapa disebut rumah? Sebab rumah itu tempat yang kita suka. Bermaksud siapa yang berhijrah meninggalkan benda yang dia suka, tetapi hijrahnya itu untuk kebaikan, lalu dia mati di pertengahan jalan, maka Allah terima taubat dia, Allah terima amalan dia. Ini kalau kita kaitkan dengan kisah yang dalam hadis cerita seorang Bani Israel telah membunuh 99 orang, tambah seorang lagi cukup 100. Biasa dengar kisah ni kan, dibunuh 100 orang tuan-tuan. Dia bunuh 99, dia jumpa dengan seorang abid. Ni abid ni ahli ibadah. Itu yang kita tak nak jadi abid saja. Abid ni ahli ibadah. Abid ni kata, banyak dosa kamu, macam mana Tuhan nak terima gelap masa depan. Azannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sikit lagi tuan-tuan ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat. Ayat surah An-Nisa dalam Quran banyak cerita tentang hijrah ya. Yang saya pilihnya ayat 100 surah An-Nisa. Nanti balik tuan-tuan boleh simak.
Balik kepada Allah Ta'ala bagi tahu siapa yang berhijrah kemudian dia mati di pertengahan jalan, Allah telah terima pahala. Ya. Seperti mana kisah yang lelaki bunuh 99 orang, lalu dia berjumpa dengan Abid, dia kata dia nak taubat. Abid tu kata Tuhan tak boleh terima, lalu dia membunuh si Abid. Sebab tu tuan-tuan, Abid ni ahli ibadah, dia bercakap berdasarkan rasa-rasa, bukan berdasarkan ilmu. Sebab tu kita kalau boleh biarlah kita berilmu. Ya, sebab ilmu ni dapat menyelamatkan kita. Tengok, bila tidak ada ilmu, dia akan menjadikan kita akan menyusahkan. Macam si Abid tadi, tengok, bila dia bercakap bukan kerana ilmu, maka akhirnya dia kena bunuh. Akhirnya si pembunuh ni dia nak taubat, dia cari lagi, dia jumpa dengan awak alim. Bila jumpa orang alim, dia kata aku dah bunuh 100 orang ni, kata aku nak taubat. Tengok jawapan si alim. Alim tu kata, siapa yang boleh halang kamu daripada bertaubat kepada Allah? Kamu boleh bertaubat, Allah boleh terima, cuma satu, kamu kena hijrah. Lalu dia pun berhijrah tuan-tuan. Dia tinggalkan negeri dia, dia pergi ke satu tempat yang di sana orang baik. Dalam perjalanan dia mati, berebutlah antara dua malaikat, malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat rahmat nak pergi syurga, malaikat azab nak pergi neraka. Maka Allah perintahkan supaya diukurkan tempat yang dituju dengan tempat yang ditinggalkan. Ternyata tempat yang dituju untuk hijrah itu lebih dekat. Maka akhirnya Allah bawa dia pergi ke syurga, dibawanya pergi ke syurga. So itu sebagai contoh. Kalau kita contoh tuan berlaku begini, kita ni banyak dosa, ataupun mungkin zaman muda-muda dulu, ya, kita banyak tinggalkan puasa. Dulu kita tak solat, contoh, saya ambil contoh ya, solat tinggal, puasa Ramadan tak puasa. Ni geng plastik hitam lah ni, bakoba lah. Menang baru ni bakoba lah. Contoh jadi pula wataknya ya. Tapi teringat bakoba ni, ingat geng plastik hitam tuan. Tak apalah. Katanya ini orang yang tidak berpuasa. Dulu zaman muda tak puasa. Lepas tu kita dah umur 70, 80 teringat balik, aku ni dulu tak puasa, solat tak solat. Macam nak buat? Maka kena berhijrah. Hijrah ni macam mana? Dia kena qada. Kalau dia nak qada, saya nak qada macam mana? Saya puasa ni bertahun-tahun, 1 tahun 30 hari Ramadan, ni 10 tahun, tu dia 30 bulan nak kena ganti. Macam mana gaya ni? Oi, orang Perak kata mangkon kan. Takkan nak puasa setiap hari kan? Maka kita kena buat sebaik yang mungkin. Mungkin puasa Isnin Khamis dengan niat qada, niat buat qada puasa yang dulu. Tapi bila nak ngatih tu umur dah 80 tu lah. Sedar-sedar baru qada berapa bulan, lepas tu meninggal dunia. Maka insya-Allah niat yang sungguh-sungguh nak berhijrah tadi, tapi tak sempat sampai ke penghujung, sampai habis qada, dia mati dulu. Kalau ikut ayat ni, Allah terima pahala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya sebab dia dah buat sehabis baik. Tapi sambil tu, di samping itu dia kena juga buat amalan kebaikan yang lain untuk menutup dosa-dosa yang lalu. Tapi saya sentuh kat sini tuan-tuan, ayat 100 surah An-Nisa ni Allah kata, siapa yang berhijrah dia akan mendapati rezeki yang banyak. Maknanya ternyata Allah kata siapa berhijrah dia berjaya. Siapa berhijrah dia dapat rezeki. Tengok Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tak sampai 10 tahun tuan-tuan, naik negara Islam. Hanya beberapa bulan saja ekonomi Islam di Madinah naik, berkembang. Sebab mereka berhijrah. Menunjukkan, membuktikan orang yang berhijrah dia berjaya. Sama ada hijrah fizikal ataupun hijrah rohani. Tapi kita tuan-tuan lebih kepada rohani lah. Hijrah kita ke arah kebaikan, nak jadi hamba Allah yang soleh, nak jadi hamba Allah yang taat pada perintah Allah. Maka tuan-tuan insya-Allah hidup berkat, hati tenang. Sebab Allah kata,
Tak ada terlambat untuk kita menjadi baik, tuan-tuan. Hari ni kena fikir macam mana nak jadi baik, macam mana jadi baik. Macam mana aku menjadi orang yang boleh memberi manfaat pada orang. Sebab Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang ramai. Tuan-tuan, saya tutup dengan kisah ini. Kisah ni kisah yang pernah diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama Syria, meninggal dunia pada tahun 2014. Ya, mudah-mudahan kisah ni mendapat manfaat kepada kita semua. Dia kata, tuan-tuan, di Syria ini ada seorang penggali kubur. Penggali kubur, umur dia sekitar 50-60 tahun. Satu hari datang seorang ibu tua, datang menjumpa dengan penggali kubur ni. Tuan penggali, tolong gali liang lahat untuk anak saya. Maka si penggali kubur ni pun gali liang lahat. Datanglah jenazah, ahli keluarga pun datang tak ramai pun. Selepas dah selesai apa semua, si penggali tunggu dalam liang lahat untuk sambut mayat ni. Tuan-tuan, bila disambut mayat ni, dilihat kubur ni tadi, liang lahat ni tadi, tiba-tiba jadi luas, tuan-tuan. Dia tengok macam terlalu luas, kemudian bercahaya, bau wangi. Dia nampak seperti ada kelibat dua kenderaan berkuda datang menyambut roh ni. Dia nampak orang yang tak nampak, dia semua yang nampak. Dia tak pernah merasai pengalaman macam tu. Oleh kerana dia takut dengan apa yang dia nampak, lalu dia pengsan, tuan. Orang kejut dia, kau ni kenapa? Dia pun cerita, tadi aku nampak kubur ni luasnya begini-begini. Orang lain tak nampak. Orang kata kamu ni tak sihat, kamu demam ke, khayalan ke apa tak? Tak cukup rehat kot, tuan-tuan. Kira habis. Selang beberapa bulan datang makcik yang sama. Tuan penggali, tolong gali liang lahat untuk anak saya. Kali ni tuan-tuan, dia dah risau dah. Dia dah azam apa-apa berlaku, aku tak nak. Dia tak nak takut lah, ya. Dia pun kali liang lahat, tuan-tuan. Datang jenazah kedua. Kali ni benda yang sama berulang lagi, tuan-tuan. Lepas tu dia tak pengsan, ditahan. Dia pergi ke jauh makcik. Makcik, siapa meninggal? Makcik dia kata, anak makcik. Siapa anak makcik ni? Makcik dia kata, anak makcik yang mula-mula tu dia penuntut ilmu, kerjanya belajar. Itu je, itu saja. Yang meninggal hari ni anak makcik, abang dia. Abang dia ni kerjanya tukang kayu. Tukang kayu je, ya. Dialah yang menyara adiknya belajar. Itu saja. Bukanlah kata orang hebat mana, seorang penuntut ilmu, seorang tukang kayu. Tapi kenapa Allah bagi hebat ganjaran seperti itu? Maka penggali kubur ni tak sedar hati. Dia pergi jumpa seorang ulama, iaitu Syekh Sa'id Al-Burhani, ayah kepada Syekh Burhan yang cerita kisah ni. Dia pun cerita kat Syekh Sa'id ni, saya begini-begini. Syekh tu kata apa? Allah nak angkat martabat kamu. Orang lain tak nampak, tapi Allah pilih kamu sebab Allah nak angkat martabat kamu supaya jadi orang alim. Saya ni kata, saya ni umur 60 tahun, saya tak pandai Arab, saya tak. Orang Arab, tuan-tuan, tak semuanya pandai bahasa Arab. Tak semua orang Arab pandai baca Quran. Saya Quran tu tak pandai apa. Tak apa, tak terlambat. Maka tuntutlah ilmu, katanya. Mungkin Allah nak bagi tahu kepada kamu supaya kamu menuntut ilmu. Tuan-tuan, umur dia 60 tahun baru dia mula belajar Quran. Umur 60 tahun baru dia mula belajar bahasa Arab. Akhirnya penggali kubur ni menjadi seorang ulama yang terkenal juga di Syria, namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Al-Haffar ni dinisbahkan sebab dia penggali kubur. Al-Haffar tu maknanya liang lahat. Jadi ulama. Bila dia mula belajar umur 60, tak terlambat untuk kita jadi baik, tak terlambat untuk kita berjaya. Dan insya-Allah, tuan-tuan, 1445 ni kita usahalah sungguh-sungguh untuk kita faham Quran. Usahalah sungguh-sungguh untuk kita faham agama. Tak ada istilah saya dah tua, tak ada. Ya, sebab Allah nak bagi ilmu ni tak kisah muda tua. Ya, kalau kita nak sungguh-sungguh, Allah bagi. Yang penting kena ada usaha, kena ada azam yang betul. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar itu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha atas kekurangan kita majlis sendiri, minta maaf dalam terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.